Di manakah punca kebinasaan seseorang? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'ti 'ala an-nasi zamanun la yaslamu li dinin dinuhu illa man haraba bidinihi min shahikin ila shahiq wa min hujrin ila hujr, fa in kana dhalika kadzalik lam tunalil ma'ishatu illa bi saqatillah, fa iza kana dhalik kadzalik kana halaku ar-rajuli 'ala yaday zawjatihi wa waladihi, fa in lam yakun lahu zawjah wala waladun kana halakuhu 'ala yaday abawai, fa in lam yakun lahu abawan kana halaku 'ala yaday qarabati awil jiran. Qalu kaifa dzalika ya Rasulullah? Qala yu'ayyirunahu bidhiqil ma'ishah fa 'inda dzalika yuridu nafsahul mawarid allati yuhliku fiha nafsah. Rawahul Baihaqi. Kita tengok artinya. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, selagi akan datang suatu masa di mana orang yang beriman tidak akan dapat menyelamatkan imannya, na'udzubillah, kecuali bila ia lari membawanya dari suatu puncak bukit ke puncak bukit yang lain, dan dari suatu lubang kepada lubang yang lain. Maka apabila zaman itu telah terjadi, segala pencarian pendapatan kehidupan tidak dapat dicapai kecuali dengan perkara yang membabitkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila ini telah terjadi, kebinasaan seseorang adalah berpunca daripada menepati kehendak isterinya dan anak-anaknya. Kalau ia tidak mempunyai isteri dan anak, maka kebinasaannya adalah berpunca daripada menepati kehendak kedua orang tuanya. Dan jikalau orang tuanya sudah tiada lagi, maka kebinasaannya adalah berpunca dari menepati kehendak kaum kerabatnya, adik-beradiknya sendiri, atau dari menepati kehendak jirannya. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah maksud perkataan engkau itu? Kebinasaan seorang dari kerana isterinya atau anaknya atau orang tuanya atau keluarganya dan jirannya? Nabi SAW menjawab, mereka akan mencelanya dan mengaibkan seorang dengan kesempitan kehidupannya. Maka dari kerana itu ia terpaksa melayan kehendak mereka dengan menceburkan dirinya di jurang-jurang kebinasaan yang akan menghancurkan dirinya sendiri. Hadis riwayat Baihaqi. Hadis yang agak panjang terjemahannya kita dengar tadi, tapi pengarang meletakkan keterangannya 3 baris je, pendek saja. Dia kata, benar sekali sabda Rasulullah SAW ini, ramai orang yang mengetahui perkara yang diharamkan dalam agama, tetapi terpaksa juga mereka menceburkan diri ke dalam lumpur kemaksiatan untuk melayan kehendak isteri, anak, orang tua, keluarga ataupun jiran mereka itu. Ekah je keterangannya. Hadis yang panjang dengan keterangan yang ringkas. Hadis daripada Abu Hurairah ni ceritanya, katanya Rasulullah SAW bercerita, memberitahu dengan perkara yang akan berlaku di akhir zaman. Di antaranya yang akan berlaku akhir zaman ni akan berlaku di mana orang yang beriman dia tidak selamat imannya daripada kebinasaan, melainkan dibawa lari iman. Bawa lari daripada rosak, daripada binasa, supaya imannya selamat. Jadi iman ini adalah satu harta yang sangat bernilai dan memang paling bernilai bagi kita. Maka seyogianya kita jaga betul-betul iman, kita kawal betul-betul, kerana ramai orang yang nak rapak, nak curi. Kalau Ashabul Kahfi, 7 orang pemuda lari ke dalam gua, tidak ada sebab yang lain, bukan kerana nak takut hilang harta, takut hilang iman, lari ke dalam gua. Nak selamat iman, takut sesat, tak mau ikut pemerintah yang sesat, lari ke dalam gua nak selamatkan iman. Kerana kalau tunggu takut terlibat sama, kalau tunggu takut bolok sama isi barang, maka larilah ke dalam gua. Nampak? 7 orang pemuda. Kita tengok zaman ni bukan kata ulama-ulama tak jaga imannya, sanggup diperalatkan, dipergunakan, diperbodohkan kerana harta benda semata-mata, maka hina ulama
lebih hina daripada anjing Ashabul Kahfi. Anjing Ashabul Kahfi masuk dalam gua, nampak, nak lari juga daripada pemerintah yang sesat. Ulama-ulama zaman mutaakhirin ini sanggup diperhambakan oleh mereka-mereka yang sesat, yang jauh daripada panduan agama Islam semata-mata kerana kehidupan dunia. Maka anjing lebih mulia daripada ulama. Sini tepat. Nah, sebab tu dalam Quran kata anjing yang mulia anjing kaki 4, iaitu anjing Ashabul Kahfi, anjing kaki 4. Anjing yang hina anjing kaki 2, iaitu ulama-ulama, ustaz, tok-tok guru, kiai, muallim, tok-tok imam yang tahu hukum. Mereka menyembunyikan hukum atau menjual ayat-ayat Allah. Dua tempat Tuhan sebut. Satunya dalam surah Al-Kahfi, menceritakan kisah anjing Ashabul Kahfi lari ke dalam gua, di mana anjing ini bersama 7 orang pemuda. Anjing betul, anjing betul. Iaitu meletakkan 2 kakinya menghadap keluar pintu gua. 8 dengan 7 orang pemuda, bilangan anjing jadi 8. Anjing yang sangat mulia, menunggu-nunggu kalau datang orang-orang jahat, dia pun kabur kepada 7 orang pemuda. Kerana 7 orang pemuda ni orang yang beriman kepada Allah, lari ke dalam gua nak selamatkan iman. Tetapi dia dalam ayat yang lain Allah Ta'ala cerita juga tentang seekor lagi anjing, tapi anjing yang sangat hina, iaitu ulama. Firman Allah Ta'ala, famasaluhu kamasalil kalbi, maka bandingan ulama-ulama yang menjual ilmu mereka itu, menjual akhirat mereka itu, mengambil upah untuk memperdayakan akan masyarakat, rakyat, sehingga rakyat tak kenal halal haram. Mereka sanggup digunakan oleh orang-orang yang zalim dan sebagainya. Tuhan kata bandingannya seperti anjing. In tahmil alaihi yalhas au tatrukhu yalhas. Kalau kamu cara ke dia, dia jelai juga anjing ni. Kalau mudak layang pun jelai juga. Makna kira nak cari makan sama ulama-ulama ini. 2 cerita yang berlainan. Satu anjing kaki 4, kisah Ashabul Kahfi. Nah, wa kalbuhum, anjing mereka itu Ashabul Kahfi, letak tangan basitun zira'i, meletakkan 2 tangan menghadap ke pintu gua. Itu anjing mulia. Ini anjing ini, anjing kaki 2. Dalam Quran sebut famasaluhu kamasalil qalbi, bukan qalbi, qalbi hati, kalbi makna anjing. Bandingan ulama-ulama yang jahat ini seperti anjing. Ingat, anjing kaki 2 ni lah masuk dalam api neraka. Anjing kaki 4 tak masuk neraka. Lari membawa iman akhir zaman, kita kena jaga molek iman, kerana ramai benda, ramai musuh yang nak ragut kok luar kok dalam, nak ambil iman kita. Orang yang nak mati pun iblis nak lagi iman. Dan juga dalam hadis ini menerangkan pada akhir zaman seseorang itu oleh kerana anak bini, oleh kerana kaum keluarga, ibu bapa, anak cucu, sahabat andai, kaum kerabat, sanggup mengerjakan yang haram untuk memuaskan nafsu ataupun untuk memenuhkan keperluan kehidupan. Kerana nak makan, kerana nak senang, kerana nak buat rumah, kerana nak dapat kenderaan, sanggup buat yang haram, makan haram, usaha yang haram. Sedangkan mengambil yang haram ini adalah saudara syaitan, dan itulah jalan syaitan. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Wahai sekalian manusia, hendaklah kamu makan, kamu ambil, kamu kerja di atas muka bumi ini yang halal, yang baik. Kemudian Tuhan kata wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu ikut jalan syaitan. Kata ulama tafsir, maknanya buat perkara yang haram, makan haram, usaha yang haram adalah jalan syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan ini bagi kamu
adalah musuh yang nyata, yang terang, bukan sembunyi lagi. Maka di antara seruan syaitan mengajak manusia makan yang haram, sedangkan Allah Ta'ala menyuruh kita makan yang halal. Kulu mimma fil ardi halala, makan apa yang ada di bumi halal, hal keadaannya yang halal, thayyibah, yang baik. Makna makan haram ialah ikut jejak langkah syaitan. Sebab tu kita kena berwaspada dalam mencari kehidupan. Kita duduk di dalam dunia, kita perlukan kepada wang ringgit. Terutama pada zaman mutakhir ni, memang kita nak pitih. Kita nak pitih kerana nak buat belanja. Bukan pitih tu kita nak celup tepung nak goreng. Tak, daripada pitih, daripada duit itu kita boleh beli barang keperluan. Tak, untuk kehidupan kita, bujang cara bujang, tak, miskin cara miskin, kaya cara kaya, hak berumah tangga cara berumah, semua berhajat kepada wang. Tetapi janganlah sampai kita nak dapatkan wang itu, kita langgar hudud Allah, iaitu sempadan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, di dalam sunnah. Dalam Quran, dalam sunnah banyak mewartakan perkara-perkara yang haram, yang kita tak boleh ikut jalan seperti itu, walaupun dengan tujuan untuk mencari nafkah, beri makan kepada anak bini. Ramai orang yang terpedaya dengan sebab nak cari nafkah pada anak bini, haram pun retak juga. Hak tipu, hak rasuah dan seumpama, tak cakap nak bilang, kerana nak mensenangkan anak-anak. Kiralah gaji 5,000 sebulan, wakil rakyat 5,000 sebulan, boleh buat rumah 400,000, baru 3 tahun kerja. Nah, 3 kali hidup kita boleh buat 400,000. Nah, lah 5,000 belanja gitu gini habis 3-4,000 sebulan. Nah, tinggal 1,000 nak taruh 1,000 sebulan. 3 tahun boleh buat 400,000. Tak boleh. Nah, akhirat nanti kena tanya, ambil duana. Nah, hak kaya boleh bantuan untuk orang miskin, cikgu boleh welfare, la ilaha illallah. Cikgu bengong apa. Nah, cikgu boleh welfare. Nah, masa bagi bantuan di Bukit Besar, di Pasir Panjang, beberapa daripada yang datang dapat duit bantuan memakai kereta Mercedes. Kereta Mercedes. Nampak? Nak kan ada hati kudi. Nah, patut kita ingat ke dia datang, dia yang tukang bagi. Tak, dia tukang terima. Bapak-bapak kereta tukang terima, dapat duit bantuan hari raya dan sebagainya. Orang miskin terlenggak-lenggak. Tak, di wakaf pelang, moci-moci hak pergi dengar surah merayu, merintih, tak boleh wang ihsan, tak boleh wang bantuan. Pasal apa? Pasal ni kumpulan pergi dengar. Kita kata siapa tukang potong? Seorang perempuan, dia yang tukang potong nama. Pergi tengok keadaan, kembar gantung. Nampak? Nampak gua ni? Tak? Ini benda yang berlaku pada akhir zaman. Tak apalah, dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa jua pasti akan bertemu dengan Allah. Di antara soalan Allah di padang mahsyar nanti, min malihi an malihi min aina iktasabah wa fi ma anfaqah. Harta yang kita dapat di dalam dunia ini ambil daripada mana? Kita kena jawab. Boleh kuah agak lagi dak sangat mu 1.8 juta ni, bang 3 juta ni, bang bank sebang pitih. Nah, dah lari di Australia itu dah ingat 18 kilo pitih kertas. 18 kilo kena. Nampak? Bebas molek-molek ada. Nah, datuk, seorang datuk dipenjara sehari kerana menggelapkan 1.8 juta. Seorang penganggur di jail 3 bulan kerana mencuri Nescafe bernilai RM18. 3 bulan RM18. 1.8 juta je sehari. Hukum kepala bapak begitu. Tapi nak buat guan ni. Nak buat guan ni. Zalim melakukan kezaliman. Inna a'tadna lizalimina nara ahata bihim suradikuha. Susah. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang yang melakukan kezaliman di muka bumi
api di atas, bawah, kiri, kanan, depan dan belakang. Kalau kita nak masak buah hulu, atas dengan bawah je api. Hari ni mari dengan buah hulu. Nampak gua ni. Buah hulu lah. Nak. Ropa tak ada. Hari ni ada buah hulu je. Nah. Tapi dimasakkan orang yang melakukan kezaliman, apinya nampak atas, bawah, kiri, kanan, depan dan belakang. Tengok. Jadi ayam 3 rasa. Masak keliling dia panggil. Jangan main melakukan kezaliman. Allahu Rabbi. Jadi dikata di sini akhir zaman kita ni setengah daripada manusia dak era dak halal haram kerana nak mensenangkan isteri, kerana anak, kerana ibu bapa, kerana kaum kerabat, kerana jiran dan sebagainya. Kerana manusia mereka sanggup buat yang haram, ataupun mereka akan menempah kesusahan dengan sebab beberapa golongan. Ini memang benar. Sebab tu dalam ayat Allah Ta'ala berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta benda kamu, anak isteri kamu adalah fitnah. Kalau kamu tidak kena pada gayanya. Nampak? Menjadi fitnah. Di antara fitnahnya, mereka ini harta benda, anak bini akan melalaikan kita daripada akhirat. Di antara kemusnahannya, dengan sebab mereka ini kita langgar perkara haram, nak cari harta, nak senang mereka nak makan, nak duduk dalam selesa, buat perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu satu kebinasaan bagi para suami akhir zaman, bagi laki-laki yang beriman akhir zaman. Allahu Rabbi. Di antaranya isteri. Ada ramai orang yang bernama suami masuk neraka dengan sebab isteri. Sebab itulah mari mengajilah, bawalah bini kata, jangan tinggal lock di rumah. Dia kata tak apalah, kita duduk di rumah, jaga rumah, nawak dia nak tengok drama. Faham? Tak percaya gias kodeng masa ni. Tak, memang dia duduk tengok drama. Dia kata nak tunggu rumah gitu gini, anak cek dia hello. Jangan percaya. Tak. Wak mari kata. Biarnya selok dia anak, tak ada apa-apa. Tak. Tok tua dak wi mari. Eret dengan tok tua. Tak ada masa dah kita ni nak dengar hukum hakam. Tak ada masa dah. Dah. Di antaranya isteri. Ramai suami-suami masuk neraka dengan sebab isteri. Na'udzubillah. Ikut khenah dia, tak pandai nak layang dia, ikut aturan dia, ikut perintah dia semata-mata, tidak ada sempadang, tidak ada tak berani nak napi langsung turut belaka, memang punah jahanam seorang yang bernama suami. Nampak? Dalam suatu hadis, Nabi memperingat kita tentang kaum wanita, tentang perempuan. Hadis tak silap riwayat Imam Muslim. Wastausu bin nisa. Hendaklah kamu berpesan dengan kaum wanita, dengan isteri-isteri, dengan orang perempuan. Pasal apa kena jaga molek perempuan ni? Fa innal mar'ata khuliqat min dil'in. Kerana kaum perempuan dicipta daripada tulang rusuk yang bengkok. Perempuan ni asal daripada tulang rusuk yang bengkok. Semasa Nabi Adam tidur di dalam syurga, dicabut satu tulang rusuk yang paling bengkok, kemudian disalutkan dengan daging, dengan orak dan lendir, ditiupkan roh menjadi satu lembaga perempuan yang pertama dalam sejarah, namanya Hawa. Tak ada bin. Tak ada binti. Asal daripada tulang yang bengkok. Maka Nabi kata, fa in zahabta tuqimuhu kasartah. Kalau kamu tebing nak betul, patah riak. Kalau kamu tebing nak betul. Mana tulang ni kalau kita nak betul, kita nak jadi straight, memang patah. Wa in taraktahu lam tazal a'waj. Dan kalau kamu tidak kamu biarkan saja, dia semakin bengkok. Faham tu? Maknanya isteri kita ni, dia memang jenis belok. Betul tidak sekali-kali. Pasal kejadian ni kejadian awal, belok dah. Lepas tu dia banyak kona. Banyak kona tak perempuan? Jadi banyak tak kona perempuan? Tak berani nak jawab.
Kerapan dia mari. Dah mana badak berani gitu semua. Katalah banyak pandai kata. Takut jangan takut. Takut dah. Jangan marah. Kemudian Nabi dapih pula sekali lagi, wastausu bin nisa khaira, pesang molek-molek kepada kaum perempuan, pada isteri-isteri kamu akan kebaikan. Bak dak jaga molek gitu. Kalau kita lawang patah, kalau kita biar kohor reyok. Begitulah kaum perempuan. Ini sungguh. Kita kaji-kaji tengok sifat dia gitu. Nak. Jadi lawang. Maknanya segala kehendak dia jangan kita bakang. Kalau bakang patah riak. Tapi jangan kita turut belaka. Kalau turut belaka susah kita. Tu sungguh. Kalau dia nak beli satu-satu barang, kita tengok keadaan. Bukan jangan dia kata beli selalu. Atau dia kata beli, tak ada satu pun kita turut, tak boleh. Mana beli attack, tak attack. Dia lagu tu betul sungguh. Kalau ikut dia punah kita. Kalau kita beli belaka, botok pada kita. Memang botok. Bini dia pun tulis nak beli benda ni. Tulis dia kertas, kita pun baca banyak. Belang banyak, belang garu pada garu. Sekali garu 18 orang dulu. Dah 15 kali tulis licin. Botok licin tu. Tu rapuang. Mana kalau dia tulis nara, jangan beli belaka. Potong. Gua ni pula ni edit. Dari ikut belaka, jeng aku, ikut mung. Jangan turut belaka. Gitu. Sebab saya nak beli belaka. Kalau kita ikut dia, banyak kerak kita. Dah kita bukan pitih banyak, 300.5 bulan. Dia keke. Kalau buat kira ayat boleh tahan. Jangan kita tak beli belaka. Tak beli belaka jadi gua ni. Tengok bini kita, kalau kita tak beli jadi gua ni muka dia. Jadi comel ke jadi keruh? Takut juga nak jawab. Tengok muka dia. Kalau kita kata beli ni, kita tak beli. Dia kata beli selipar, kita tak beli. Kata beli loket, tak beli. Tengok muka dia. Comel jeput pisang. Tak sungguh. Beripung kali. Orang puang kau. Nawak tak ada kat kering. Kalau kita beli barang kandak dia, tengok muka dia, makinis sangat, suka sangat macam beruk. Yang kita kata ni pasal dia tak ada, ropak ada. Ada datang. Tak nampak. La ilaha illallah. Kalau kita tengok tak ada. Ingat ke tak ada mari. Minta maaf Awak gua ni salah. Kabo ada datah. Allahu Rabbi. Itu apa, jangan turut belaka, jangan lawan belaka. Dia kena ada kita ikut attack. Kalau ikut ke dia jalan mak dia memang berakhir jalan. Dia memang jenis berakhir jalan, berakhir beli. Siapa sini apa tak berakhir beli dekat tangan, muka tak malu. Ada berakhir beli yak mau. Berakhir jalan. Kalau dengar ada orang mati, tengok orang mati. Orang mandi banyak tak ada siapa dulu. Berakhir kau tengok orang mati. Berakhir jalan. Yang heran ni pakai baju lawa. Orang mati mana nampak baju lawa. Nak tengok orang hidup. Sama-sama dia belang-belang duduk kikir. Buat kikir apa benda ni. Kapur baru apa semua kiliran. Kikiran. Tu tengok baju aku, tengok baju mu. Kapuan. Ni berakhir jalan. Jangan kita lawang belaka, kita beli attack. Mana kena ada attack perhiasan walaupun tak banyak. Dia gitu. Dia jenis orang puan ni, dia macam budak kecil lah. Macam budak kecil. Tengok budak kecil kalau kita pergi supermarket. Ajak pergi supermarket. Sini ada supermarket tau. Kita pergi supermarket, kita bawa anak kita umur 5 tahun, 4 tahun. Kita lalu kod spare part. Ini tak ada hal, jalan molek. Kita lalu kod maknanya sabun-sabun dia jalan molek. Anak kita 4 tahun. Kita lalu kod mainan jadi kekau. Jadi guling. Dah kata ayo Power Ranger Penguin ada belakang. Ninja teka nak gerang, kereta bomba. Tak. Dia kekek dia langsung pik. Tak. Ia jadi kerah budak. Ia jadi kerah. Betul tak? Ia jadi tak boleh nak jalan apa semua. Kalau ayah hak bodoh dia tu apa pula anak aku. Buat kita udin sekarang.
Buat ni jadi belok belakang. No, nak mainan pada. Ayah dah reti. Kalau ayah reti tengok dah mainan jujur. Tak apa. Dia memang jadi kita orang puang kita kok. Ya, ni di dalam bini kita lalu ke depan kedai keru. Ada benda dia. Molek jalan, ngongok jalan. Lalu ke depan kedai beras, oleh-oleh ada. Kita lalu ke depan kedai mah, you buat cabut lipa, you buat aja orang puang. Allah. Kita hak bodoh buh gok lipa terlumpuh. Bukan nak buh lipa nu dalam kedai nu bergelik tu. Tengok dulu. Ni kita kena faham orang puang. Lepas tu kalau nak bawa pergi bandar boleh jangan lalu kok kedamah. Biar Aisyah aku lalu kok belakang. Ada orang puang. Dengan sebab isteri mendedahkan aurat ramai suami yang masuk neraka. Jangan main. Isteri mendedahkan aurat. Isteri tak pakai tudung, isteri tekak jelek, lengan pendek banyak. Allahu Rabbi. Isteri belah nampak labu beti di jabat apa semua. Bini kita tanggung dosanya di hadapan Allah nanti. Sebab tu orang puan tempat duduk dia dalam rumah. Al-mar'atu auratun fahbisuhunna fi buyutihinna. Sama-sama dah baca. Kata Rasulullah SAW, perempuan itu sebenarnya satu aurat. Apa makna aurat? Ma yajibu satruhu. Benda yang wajib kita susuk. Benda yang wajib kita sembunyi. Benda yang wajib ditutup-tutup. Fahbisuhunna fi buyutihinna. Maka kalau boleh simpanlah, tahanlah mereka itu di dalam rumah-rumah mereka. Ada kerja mutawak sangat baru keluar. Benda-benda hak wajib tu lain lah. Dia aurat dah. Ni rata kapung bini kita. Dah tutup kepala, rata riti pergi kemar gatung beli kuih kembar gatung. Orang mari jual kuih petang tengok Allah kembar gatung. Hadiah Haji Serban 2 buku. Pasal kembar gatung. Jangan main aurat. Aurat ni dia boleh merosakkan pandangan. Kerana daripada mata turun ke hati, hati orang muda-muda terlebih lagi. Kalau tengok aurat perempuan, tak usah kata orang muda, orang tua pun dia mari naik tagang. Bila naik tagang, cabut nyacang. Jadi gitu. Dan cabut nyacang habisnya tepuh habis pagar-pagar rumah orang. Jangan. Ayah haji dah umur 70. Naik bas Terengganu. Nak balik Pulau Serang. Nak balik apa? Nak balik Pulau Kengga. Lepas tu ada puang seorang main duduk sebelah atas kursi dalam bas. Pakai separuh ni nampak lapuk. Tali halus sini. Duduk sebelah ayah haji. Ayah haji takkan kamu tengok. Padu kipayah. Dah sekali keteng dung, sekali keteng dung. Nampak? Ayah haji pun keling. Dak turun Pulau Kengga, turun Pulau Serang. Jalan kaki tengah malam balik. Ada muka. Jangan main kau puang. Bunuh jahanam. Ayang dak patut itik sudu. Jangan main. Tak apa dah ustaz. Hamba 50 dah. Monopos dah. Menepuh dah hamba. Tak apa dah. Tak tutup aurat. Dia kata budak-budak muda pun tak ambil dah. Budak-budak dia tak ambil. Jepok dengan Tok Imam. Pas dalam raga mutu. Jangan main. Dia kalau ada selagi ada ingin orang laki-laki selagi tu dia kena tutup. Sekarang ini pendedahan aurat berleluasa. Dan kita heran orang yang jemaah, orang dengar orang apa orang kitab masih lagi membiarkan isterinya mendedahkan aurat. Isteri makan lengan pendek ada lagi. Isteri pakai tudung belaka dah, tetapi baju dia nampak tubuh pula. Nampak betul tubuh tak boleh orang puang. Sebab tu dia kena gelbel. Seluar boleh pakai orang puang tapi biar besar kain. Bulatan kaki seluar tu boleh 15 meter. Dia gitu. Ni banyak kita tengok dia pakai tudung comel. Suami dia orang surau, orang masjid pakai tudung tapi dia pakai seluar ketat. Nampak betul punggung, nampak betul peha. Satu hari Nabi SAW dia lihat isteri Usamah bin Zaid pakai baju labuh dah tetapi masih nampak bentuk tubuh. Bentuk tubuh tu nampak. Kerana selah je dia pakai. Maka Nabi SAW panggil Usamah bin Zaid. Dia kata, ya Usamah, murha fal taja'al tahtaha
ghilalah. Mu panggil bini mu ni, mu suruh dia pakai pakaian selapis lagi sebelah dalam. Fa inni akhafu an tasifa hajma izamihi au kama qala. Kerana aku bimbang pakaian lagu ni akan menampakkan bentuk tubuhnya yang di dalam. Ni. Nabi kata aku takut. Akhafu mana aku takut. Aku takut wahai Usamah, pakai lagu ni nampak bentuk tubuh walaupun tutup habis dah. Maka kata ulama yang mentafsirkan hadis, hajma izamiha maksudnya nampakkan jisim, nampakkan bentuk tubuhnya. Nah, tak boleh nampak bentuk tubuh. Tak boleh. Nah, kita ni biarlah ada peningkatan di dalam beramal dengan amalan-amalan Islam. Kita dengar 2, 3, 4 tahun dah dengar dak bini kita biarlah kau labuh jibat, biar kau longgar baju, jangan macam tula. Tak? Macam tula. 3 tahun dah bini dengar, pakai selendang cek tu macam peteri nampak. Biar kau labuh. Orang puan labuh dipuji syarak. Orang lelaki labuh makruh, labuh pada buku lali. Orang puan labuh siapa jadi eret teh ayam, dipuji syarak. Biar siapa lagu tu. Sehingga dalam sunnah kata sejekal lebih labuh daripada tubi. Sebab dia katnya al-mar'atu aurah, perempuan dia aurat. Dia boleh merosakkan pandangan laki-laki. Jangan main. Punah. Kita tengok beti Tok Imam tak geram mana. Mana? Tengok beti bini Tok Imam balik awal. Tak percaya tak Tok Imam pakai baju kebaya nyonya. Ada orang lelaki ni leh dia tengok. Tak ada. Tapi kalau bini Tok Imam pakai baju kebaya, nampak pinggang cekek, nampak punggung pula kembang, rosak selalu. Tak boleh. Aurat dia orang perempuan dia sama dengan aurat lelaki. Aurat perempuan dia ada bateri. Dia tubik power syah tubik. Tak sungguh. Kita tengok tu berasa lain. Jadi gitu. Orang lain tak berasa susah kan? Ada? Mandu dia kena ada rasa dia orang laki-laki, orang jantan memang dia berasa dia tengok. Bak lelaki dah apa? Nak nampak peti. Tak apa. Cik suruh tu bila pakai kain skirt. Ada tak? Tak ada orang rebah motosikal. Tengok tak ke dia. Orang puan tak boleh. Sebab Tuhan buat dia jenis lain. Jenis serba-serbi dia mengancam. Lagi pula di antara sebab isteri ini jadi rosak seseorang, taat kepada isteri. Rosak seorang. Taat kepada isteri. Dalam Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kaum laki-laki dia menguasai ke atas perempuan. Bukan qaimuna 'alan nisa. Yang mengatasi, tapi qawamun. Maknanya yang mengatasi dan menguasai atas kaum perempuan. Maka janganlah kaum perempuan menjadi kapten dalam rumah, jangan. Jangan dia jadi big boss. Jangan dia jadi pemimpin di dalam rumah. Tak boleh sama sekali. Allahu Rabbi. Dalam satu hadis Nabi SAW pernah bersabda, halakatir rijal hina ata'atin nisa. Telah binasalah laki-laki ketika mereka mentaati akan kaum perempuan. Binasa laki-laki. Tak hari siapa-siapa pun jadi binasa. Takut ke bini, takut benda dia orang perempuan. Serba-serbi lembek. Bangun lambat, duduk lambat. Makan ni derah kuak. Lambat belaka dah yang kita takut tu buat apa? Dan kita ini adalah suami. Suami ni dia tanggung dosa isteri. Isteri tak tanggung dosa suami. Dan kita menjadi kepala. Orang yang menanggung semua sekali, duduk bawah dia belaka, dialah kepala. Dan kita tanggung gaji dia bulan-bulan, nafkah dia. Dan siapa ketua? Kalaulah seseorang bekerja dengan kita, kita bayar gaji dia, tapi dia yang meretah kita, lek tunggu. Manager takut ke office bor. Tak kena sabar. Nampak? Gila punya manager. Kita yang bayar gaji, kita yang siap rumah dia, segala keperluan kita belaka, tiba-tiba kita kena ikut dia. Tak betul. Dia kata jangan pergi. Tidak pergi lah. Kadang-kadang tu siapa nak balik rumah mak tak boleh. Nak balik rumah ayah tak boleh. Bini marah. Tak pergi. Abang kalau pergi, tak balik dah sini. Pergi lah. Ingat mu mari itu rumah aku selas pinggang. You bakit, tu lelaki basak.
Nampak? Ada bakit lagu tu. Nak nikah nak kalau kata nak dia bakit pula pasal ada dia bakit ke suami dia begitu dia buat lebih kurang. Nak dia bakit. Kalau keluar daripada rumah ni pergi rumah mak, rumah ayah, jangan masuk lagi rumah ni. 10 akan mari kalau mu seorang tembak. Dia kata ke tu lelaki kuku masuk mula. Nampak? Mata ayam kena ketik tunggal. Suka. Mung suka. Takut ku tunggu hati ku bini bapa. Nak? Takut. Kita ni pelindung dia bukan pelindung kita. Siapa nak kunci kereta kena minta dengan bini. Yang minyak kereta kalian. Jangan sama dia. Tobik air kecing 3 titik tu. Sayang lain, dia kata bukan takut. Sayang dia kata. Dia jawab sama. Kerja gagah dah ni pakai kabero ni akak paik welding paik. Jangan main kerja bersih-bersih besar-besar balok boleh pikul. Takut bini. Tok guru gayung takut. Ada tok guru gayung takut bini. Allah, kalau dia masuklah kapur orang, hak ada buka basah gayung tutup roi ke dia. Bekeng dia. Nah, misal macam mikrofon. Nak. Allah. Bini kuih je berapa dak tahu mau. Berapa naik? Minta diri. Naik tahu mau tu baru kuih. Tak tahu mau dah cekak tahu. Nah, Allah, apa sampai jadi gitu semua. Kita sayang lain. Nah, sayang ke isteri ni jangan siapa berdoa-doa lalu. Siapa jadi kita taat ke dia jadi raja pula tak boleh. Sayang dia lain. Sayang ni kita beri hadiah. Tu sayang, bukan sayang kita taat ke dia. Sayang ni isteri beri hadiah. Nak? Beri hadiah tu sayang. Tiap-tiap minggu beli hadiah ke dia. Seminggu sorak ratam boleh Seminggu sorak. Tak sungguh. Kena gosok tiap puang. Tak sungguh. Memang dia tak mungkin dah. Memang dia sayang kita. Bab rapang dia sayang kita, dia kerana harta kita. Sungguh. Kita tengok muka dia masa 18 hari bulan. Macam ikan pelawang. Tengok masa kita boleh gaji, mewek senyum macam lembu duduk tabing. Suka sangat. Allah Rabbi. Dengar tak? Tak ada temu lagi habis dah. Jangan marah rapang, bukan rapang sini, rapang belah dengung. Belah sekarang, bukan sini. Baik. Jaga deh masalah seperti itu. Jangan sampai kita taat, jangan sampai kita jadi terbalik hati, jangan sampai kita sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, kalau kita tidak ada rasa cemburu, kita tak ada apa-apa, bini kita keluar mendedahkan aurat di khalayak ramai, kita ni hati mapuh, hati terbalik. Nampak? Jangan. Dia panggil tak ada hati dah, hati mapuh. Kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, dia kata ala tastahyuna tatrukuna nisa'akum bainar rijal yanzuruna ilaiha wal yanzuruna ilaihinna wa yanzurna ilaihim. Adakah kamu tidak malu semua kamu membiarkan isteri-isteri kamu di khalayak ramai para lelaki? Bini kita di tempat orang lelaki, bini kita di pasar di situ di sini, habis orang pakak tengok. Orang-orang laki-laki tengok bini kita tengok kepada orang lelaki. Tak nak. Yang zuruna ilaihinna wa yang zurna ilaihim. Laki-laki tengah jalan tengok bini kita atas bawah aurat didedahkan pada laki-laki asing di luar rumah. Wa yang zurna ilaihim. Bini kita pula tengok datang tengah jalan. Nabi Sayyidina Ali kata ala tastahyun, mu tak ada malu. Marah tu. Mana mu tak ada muka ala tastahyun. Betul tak? Adakah tidak kamu malu? Tatrukuna nisa'akum bainar rijal. Kamu tinggalkan, kamu biarkan isteri kamu dalam keadaan mendedahkan aurat di khalayak laki-laki. Bini kita boleh masuk dalam bilik bos jabat. Bini kita jadi isteri usaha dia. Nak? Kita pergi atas pagi pukul 8. Ambil petang pukul 5. 8 jam duduk ngebah dalam bilik dia. Bini kita nama Leha. Dia kata Leha, masuk sekejap. Masuk lah. Kena masuk dalam bilik bos. Masuk lah. Tutup itu. Close the door.
Bang, cakap orang putih sikit. Tadi makan cekedih. Nah, bini kita duduk mesyuarat 2 orang dengan boh. Islam kau mana? Islam boleh gitu? Bincang 2 orang nak milik. Nak berhenti sayang 1000 lebih sepulang. Nak, ala tastahyun, mu ke tak malu? Bini mu yang bayar ria belanja, mu yang minta akad nikah, tapi 8 jam duduk dengan bapak jatang lain, dengan mu setengah jam tak apa. Balik petang apa semua, nyapu sapah. Pas nyapu sapah, garik kita nak pergi surau pula. Dia letih, nak buat urusan pejabat pula, nak tarik gitu gini. Nah, kita balik dan kejap tengah malam, pukul 10 lebih. Nah, tu pun kita baru nak jamu tiok, dia pun jenera. Ala tastahyun, mun tak ada malu ke, tak rasa benda. Tak. Ni sungguh. Nenggok kita pergi atas. Nenggok kita pergi ambil. Bini kita mulai-mulai ada dah duduk dalam bilik, mulai-mulai ada dah siap belaka kita pun kucar dah 3 kolej tokak ali. Baru nak masuk dalam bilik bunyi kring kring. Boh jabat panggil, dia kata apa ada? Suruh mari jabat selalu pasal orang konpo siapa. Kena pergi lah. Nampak? Ada daripada Kuala siapa korporat, bini dia kita kena pergi sebab dia setiausaha syarikat apa semua. Nak? Kita tidur dengan batal golek. Cuah kok nako tokak ali. Celaka punya tokak ali. Ini lumrah alam yang berlaku akhir zaman. Tak sungguh? Nak? Dah terpaksa kena pergi. Beribu-ribu gaji sebulan. Kena kerja dengan kilang plywood bini. Tokek Cina panggil, Ilo punya bini ada? Ada. Angkat mari ini kayu sudah sampai. Bini kita pukul 11 pergi. Nampak? Pick up lagi ambil. Wak pergi dekat somen tu. Tokek suruh bilang, jadi kan ni kayu siapa? Nah, lepas tu balik pukul 1:30 baru Abi bilang, kita menengung rumah. Nampak? Niti air liu. Nah, tokek somen. Dah balik, makan sate lu tengah jalan. Nak makan sate lu dengan bini kita apa semua letih kira kayu. Nak buku 2 batang sate wi kita. Rumah balik ambil bang, tokek wi 2 utung. Makan sate tu ada utung mana tu. Tu kata belit ni, kau tengok orang nikah. Nak dia isteri ni jenis nampak always already. Mana sentiasa duduk dalam kan bersedia mu. Kita balik ada tu baru bini. Ni balik tak ada. Nampak? Ada dah nak buat benda. Ada dalam kereta, dalam lambar kita. Tu lelaki masuk kereta, dia tu bit lebar. Lepas tu lama tak boleh anak kali. Macam muka tokek someng anak. Rambut jenggi, mata-mata sipit gitu. Nak, wah ni anak aku gini. Tak ada lagi anak aku rambut macam gebuh dawa gini. Dia tengoklah tokek someng. Ni padangan muka. Tak sungguh ni benda-benda kelakar je. Tetapi inilah yang berlaku hakikat. Tak. Kadang-kadang tu kerana anak-anak dia kata. Dengan sebab nak turut kehendak anak-anak, maka kita jadi lara daripada Allah, lara daripada dunia, lara daripada agama. Dengan sebab nak turut kehendak anak-anak. Anak punya pasal nak sanggup kita masuk neraka. Anak tak suruh semayang, pak masuk neraka. Mak dah masuk. Mereka mak tu ibu tunggal, ayah mati dah. Kita ada di rumah mak dengan ayah, tak semayang seorang anak, ayah yang tanggung. Mak tak tanggung. Mak akan tanggung perintah suruh anak semayang apabila suami musafir keluar daripada rumah. Wa'mur ahlaka bis-salah, kata Allah dalam Quran. Mu kena suruh akan anakmu mengerjakan sembahyang. Wa'mur maknanya seorang saja. Kena ni khitab ni fi'il amal atas suami. Wa'mur hendaklah kamu seorang, kena atasmu seorang wahai suami. Ahlaka bis-salah, akan anakmu dan isterimu. Ahla menjadi anak isteri dah. Bukan aula. Kalau aula anak-anak kamu, tapi wa'mur ahlaka isteri dan anak kamu dengan mengerjakan solat. Fastabir 'alaiha, dan tetap jangan kendor-kendor, jangan buat lebih kurang. Nak? Dengan sebab anak-anak layang ke anak layang gitu gini. Kita ramai mana orang yang berdosa di sisi Allah,
yang dia tidak ajar anak dia dengan hukum-hukum Islam. Allahu Rabbi. Pandai beri matematik ni. Hak tu bahasa Inggeris apa semua, benda yang harus saja. Hukum ilmu yang harus saja, bukan kata salah, tapi satu benda yang harus saja. Ilmu akademik, ilmu yang wajib, mengenal Allah, mengenal Rasul, mengenal kitab Allah, mengenal sunnah Nabi. Ini hak wajib. Akidah ahli sunnah wal jamaah ada kita berikan anak-anak kita, berat dah. Adab-adab yang baik yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, itu yang kita kena ajar. Perkara-perkara kebaikan yang disebut di dalam kitab-kitab ulama, hak tu kita kena ajar anak-anak kita. Dalam Musnad Abdul Razak ada menyebut dalam suatu hadis yang juga masyhur di kalangan para muhaddisin. Hadis ini disebut dalam kitab Tarbiyatul Aulad. Dia kata sabda Rasulullah SAW tentang anak-anak ni, alimu auladakum wa ahlikumul khaira wa adibuhum atau kama qala. Ajarlah betul-betul anak dan isteri kamu akan kebaikan-kebaikan, yakni sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa adibuhum, dan adabkan mereka itu dengan adab-adab yang baik. Tapi ajar anak biar daripada masa kecil. Betul, kadang-kadang besar pun boleh lagi, tapi ghalibnya nak mudah kerja masa kecil. Masa kecil ni dia lembut lagi. Lepas tu selalu kita dengar al-ilmu fis sighar kan naqshi fil hajar. Ilmu pada waktu kecil seperti pahat di atas batu. Kita pahat atas batu, dia lekat lama. Sebab tu atar daripada kecil biar dia belajar Quran. Sekolah-sekolah lah ilmu agama biar banyak. Kerana ilmu agama akan ditanya di akhirat nanti, dalam kubur nanti. Tak tanya fizik, tak tanya matematik. Itu untuk alat, sebagai alat untuk mencari kehidupan dunia. Itu pun kadang-kadang tak pakai sekarang. Kita boleh sekolah saja daripada jam 1 sampai jam 6, tak masuk tadika lagi. Daripada tingkatan 1 habis tingkatan 5, tingkatan 5 3 kali ambil pula SPM, belajar pula situ, tambah marah pula. Belamba mutu dia ni. Nampak? Ramai mana tak pulang, modal tak balik. Hak berjaya pula masuk universiti, jadi orang besar, kaya raya, tak ingat pula ke ibu bapa. Ramai mana hak lagu tu. Tu kata mana saham kita tak berbaloi sedikit pun dengan anak-anak. Lelah saja pasal salah keruk hari tu. Salah keruk. Berilah pendidikan agama kepada anak-anak. Tidak mustahil anak yang beri pendidikan agama dia akan melakukan perkara yang tidak baik. Itu tidak mustahil. Tapi ghalibnya dia menjadi baik. Kita ni silap besar ni. Batu orang putih dia nak anak-anak orang Islam berumur 7 tahun. Maka kita 7 tahun puasa lah ke orang putih apa semua, pandai lah nyanyi orang putih, boleh bilang orang putih, pandai orang putih. Akhirnya kitab kita sendiri kita pun tak reti, anak-anak kita lebih lagi tak reti. Hakul waladi alal walid ayyu'allimahul kitab, bahawa ayyu'allimahul kitab, dia kena ajar anak dia Quran. Kitab Quran tak pandai ajar, kena atar anak pergi kat orang yang pandai kitab. Siapa kata? Nabi kata hakul waladi alal walid, hak anak yang dipikul atas walid, atas batang tekuk ayah, ayyu'allimahul kitab, bahawa hendaklah dia mengajar anak itu al-kitabah maf'ulun bih, akan kitab, iaitu kitab Al-Quran. Biar kenal ini ayat mana, ini surah mana, ini asbab nuzul, ini macam mana hukum. Tu anak orang yang Islam. Berapa orang buat? Kita lupa pesanan Nabi, kita sibuk sambut maulud Nabi. Hak Nabi suruh tak buat, sibuk program maulud Nabi, sibuk nak berarak maulud Nabi, sibuk nak selawat Nabi, sibuk nak mayang apa benda ni kawan pandang, nak bubuh dalam lampu tangan, nak tiung. Berapa orang anak atau ke ulama? Kita ada 5 orang anak, bab apa tak mesti serema jadi ustaz. Seorang sudah kita tahu ma'at tahfiz biar hafal Quran, atau mengaji hadis, atau mengaji kitab, atau mengaji pondok. Kok pandailah. Pak lagi tak apalah, engineer seorang, kontraktor seorang. Apa benda ni, doktor seorang, JKK seorang, tak apalah. Biar ada seorang hak bagian agama. Tak ada, 5 habis. London, England, San Francisco, Kanada, Australia. Gitu lah. Dah boleh benda? Tak boleh benda. Nak ngaji atas kubur kita, khatam Quran, balik London, agak cetang.
Bahasa berak tak cuci. Nah, ni kita silap kita. Kena betul semula. Nak? Kalau berasa tak silap, dah saya ikut. Kalau berasa salah, kita ikut. Nah. Tapi kita sia-siakan anak-anak kita itu satu dosa di sisi Allah Ta'ala. Bukan sia-sia dunia. Memang kita berasa tak sia-sia, kita beri dunia. Tak, akhirat kita tak beri. Kafa bil mar'i isma ayyudayyi'a man yakutu, kata Rasulullah SAW. Cukuplah seseorang itu telah pun membawa dosa, iaitu apabila dia mensia-siakan anak isterinya. Sia-sia ke mana? Saya beri makan. Tak sia-sia, beri makan bulan-bulan. Oh, bukan beri makan. Kalau beri makan, Cina somel beri makan. Dan saya beri tempat tidur. Tempat tidur, batak bereka beri tempat tidur anak dia. Dan saya beli pakaian. Cina kedai basikal beli pakaian anak dia. Dan saya kalau sakit anak saya, bini saya buat pergi klinik. Hindu Pariah buat pergi klinik. Faham? Yu'allimahul kitaba, ajar agama kepada anak kamu. Kita nak lari dua ni, sudah kerja dah, kita nak lari dua ni. Kita pasti akan kena tanya, kerana anak-anak kita ini akan tanya ngaji fiqh dengan siapa, ngaji ilmu tauhid dengan siapa, ngaji ilmu akidah di mana, ngaji Quran untuk guru mana. Dia akhirat kena tanya. Nah, ulama mana muata anakmu mengaji? Sudah kerja kita. Dah. Innallaha sa'ilun kulla ra'in, sesungguhnya Allah, kata Nabi, pasti akan tanya tiap-tiap orang yang bela anak. Amma istar'ahu, daripada anak yang dia jaga. Dia kena tanya. Hafaza am dayya'a, sama ada dijaga molek ataupun disia-siakan penjagaan. Bukan beri makan saja, bukan beri minum, beri pakaian, itu kafir pun reti bahasa tu. Tak, tapi anak kita beri kena Allah, kena Rasul, kena kitab, kena ulama, kena benda haram, benda mungkar. Beratlah kita, kena betul semula. Dah, minta taufik dan hidayah daripada Allah, kekuatan dapat membetulkan balik segala kesilapan yang kita kerjakan selama ini. Kita biarkan anak-anak tanpa penjagaan yang baik di luar rumah merata-rata sekali, dia sama dengan pokok-pokok yang tumbuh liar. Nak, mana molek pokok yang kita bela di dalam pasu. Nak, bela dalam pasu, dia akan mengikut. Dia tak lawan kita, dia jadi comel pokok tu. Tak, dia tak tubik, tak tutu kala. Nah, burung-burung ayam-ayam tak boleh nak patuk dia pasal pokok yang kita bela di dalam rumah kita, dalam taman kita. Sebab tu kata penyair Arab, laisan nabtu yang butuh fil jinan kamasalin nabti yang butuh fil falah. Tidak sama pokok yang kita bela, kita jaga di dalam kebun kita dengan pokok yang tumbuh liar di hutan belantara. Sama? Tak sama. Ni jaga betul-betul anak, kerana kita pasti akan kena tanya di akhirat nanti. Di antaranya lagi dengan sebab orang tua, dengan sebab keluarga, jiran-jiran dan sebagainya, ra'i ke orang, kita pun langgar hukum Allah, sanggup buat perkara yang salah kerana manusia. Walaupun manusia itu ibu bapa kita sendiri, tapi kalau benda tu haram, benda tu salah, jangan ikut, minta maaf. Jangan kata dak ni hak orang tua kita, hak orang lama-lama, jangan. Kalau barang salah, dak kira siapa-siapa, tak boleh ikut. Nampak? Yang mutlak boleh ikut Allah dan Rasul. Ibu bapa kita kalau barang salah tak boleh ikut, barang khurafat tak boleh. Tak. Wa iza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Kalau kau katakan kepada mereka-mereka ini, marilah kita ikut apa yang ada dalam Quran. Nak, mereka akan jawab, tak boleh, kita ikut ni hak ibu bapa kita hak lama dah, tak boleh tukar dah lah. Nampak, hak sama-sama dah. Siapa? Ibu bapa kami, nenek moyang kami lama dah ni, kapal layar ni. Nah, aku dah reti pula. Nak, tak boleh barang salah, barang canggah walaupun dengan satu ayat Quran, tak boleh. Walau kanu aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadu. Sekalipun adalah nenek moyang mereka itu tidak mengerti apa-apa, tidak duduk di atas petunjuk, tak boleh ikut.
Batulah mati ayatnya dengan satu ayat. Siapa jua di dalam dunia ini yang kalau mereka ini nak membawa kita, mengajak kita kepada tidak mentaati Allah dan Rasul, kita tak boleh ikut. Firman Allah Subhanahu wa taala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulah. Nampak? Awalau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhim minhu, kata Allah. Tak, mun tidak akan dapati satu kaum yang dia tu sangat beriman kepada Allah, sangat beriman kepada hari akhirat, dia melawat, dia kasih kepada orang yang tak ikut Allah, tak ikut Rasul. Ayat ini menyatakan barang siapa yang melawan Allah dan Rasul, iaitu tak mau ikut Al-Quran dan hadis, kita orang beriman tak boleh kasih. Yuwaduna man haddallah, kasih mereka kepada orang yang lawan Allah wa rasulah, dan rasulnya. Jadi siapa saja yang melawan Allah dan Rasul, maknanya yang tidak mau ikut petunjuk Al-Quran dan hadis, lawan hudud, lawan kisah dan sebagainya, memperkecilkan hukum Islam, mempermain-mainkan Rasulullah dan sebagainya, tak boleh ikut, tak boleh kasih. Walau kanu aba'ahum, sekalipun orang yang lawan Allah, lawan Rasul adalah bapa-bapa mereka itu, au abna'ahum, atau anak-anak mereka itu. Kalau anak kita tak boleh kasih dah, kerana kita kasih hanya kepada Allah dan Rasul, mengatasi kasih kita kepada lainnya. Au ikhwanahum, ataupun saudara mara mereka, tak boleh kasih juga. Au asyiratahum, anak beranak pun dah lain. Kita dah anak beranak ikut turun, anak beranak. Pasal apa? Lawan ulama, biarlah dah kita tak sedap tak ni anak beranak ramai alik ni. Masuk belah ni ikut Ghazali, ikut bapak pasik. Asal anak beranak. Mereka itulah yang Allah Ta'ala masukkan di dalam hati mereka itu iman, wa ayyadahum biruhim min, dan Allah Ta'ala melayakkan mereka itu dengan mendapat kekuatan pertolongan Allah. Kalau selagi kita kasih kepada orang yang bercanggah Allah dan Rasul, tidak dapat pertolongan Allah. Di akhirat, wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Di akhirat nanti Allah Ta'ala akan masukkan golongan ini, golongan yang walaupun ibu bapa mereka tak kasih kerana lawan Allah, walaupun anak mereka lawan juga kerana anak-anak lawan Allah, walaupun anak beranak, walaupun saudara mara mereka tak ikut kerana saudara mara dan anak pinak mereka lawan Allah, lawan Rasul. Inilah golongan yang akan Tuhan masukkan ke dalam syurga yang mengalir sungai di bawah syurga. Khalidina fiha, kekal di dalam syurga. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Inilah golongan yang Tuhan redha daripada mereka. Mereka juga suka kepada Allah. Golongan mana ni? Ulaika hizbullah. Nampak? Inilah golongan Allah Subhanahu wa taala. Ini kumpulan Allah. Ala inna hizballahi humul muflihun. Ketahuilah olehmu, sesungguhnya golongan Allah ini saja yang akan menang. Ini orang menang sungguh. Jangan kerana anak bini, kerana harta, kerana apa saja kita ini jadi turut kehendak mereka, akhirnya akan menghancurkan kita, meranakkan kita sengsara di akhirat nanti kerana ikut anak, ikut bini, ikut saudara mara, ikut dan sebagainya daripada segala manusia. Perkara-perkara yang menderhakakan, membawa kita derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Soalan minggu lepas tu saya tercecer dua kertas. Hak sepanjang tu saya dah ingat dah. Hak mula lepas hak tu kalau tak silap bertanya masalah semayang mayat orang munafik. Kalau tak silap lah. Betul tak? Dia kata mana kau ayat hak kata larang semayang atas mayat orang munafik. Ayat mana kau larang? Kalau tak silap lah, biarlah kita jawab sikit.
Pasal dua kertas tu bukan kita tahu. Nah, share di mana di rumah ni. Tengok masa balik hari tu. Nak tengok. Oh panjang soalan hak ni, hasil ni pendek. Hak pendek tu kalau tak silap, dia kata ayat mana kau larang. Nampak? Semayang mayat dan diri atas kubur orang munafik. Dulu kita baca semua ayat tu. Lepas tu dalam munafik tu dia bracket dia tulis amno. Tu kita tak kata. Tu dia tulis tu. Kita tak kata. Ni cari penyakit belaka tu. Nah, kita tak kata. Dia kata baca kok sekali lagi kalau tak silap dah. Jadi ayat tu kalau tak silap kita lah surah Al-Bara'ah. Tak silapnya ayat 82 kalau tak silap lah, iaitu firman Allah Ta'ala, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala takum ala qabri innahum kafaru billah wa rasulih. Jangan sekali-kali kamu tu asal Nabi kita. Ayat ni turun kepada Nabi, wahai Muhammad, jangan semayang atas mayat orang munafik. Ayat ni ayat orang munafik daripada 70 sampai ke 90 bab orang munafik. Jangan semayang mayat orang munafik. Wala takum ala qabri, jangan pergi atas kubur. Wala tusalli, jangan semayang ala ahadin, atas seorang pun, minhum minal munafikin, daripada kalangan munafik, mata yang telah mati abada, sampai bila-bila. Wala takum ala qabri, jangan kamu berdiri atas kubur, jangan ziarah kuburnya, jangan nawak matinya. Kalau tak silap lah dalam tafsir Al-Qurtubi ada menyebut asbab nuzul Nabi SAW nak semayangkan mayat Abdullah bin Ubay. Jadi ditegur oleh Sayyidina Umar kalau tak salah. Nampak? Kaifa an tusalliya ala man nahallah an tusalla alaih. Macam mana kamu nak semayang atas mayat yang dilarang oleh Allah kita semayang ke atasnya? Nampak? Maka Nabi nak semayang juga. Nabi nak semayang juga. Dia cerita dia panjang. Asalnya daripada ayat sebelum tak silap ayat ke-80, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum wa in tastaghfir lahum 70 marrah falan yaghfirullah wa la yaghfirallahu lahum. Mu minta apung, mudak minta apung atas orang munafik ni, kalau mu minta apung 70 kali pun Tuhan tidak akan mengampung. Zalika bi annahum kafaru billahi wa rasulih, yang mereka itu kerana mereka sangat engkar kepada Allah, kepada Rasulnya. Jadi berkait dengan ayat tadi, Nabi nak semayang jenazah Abdullah bin Ubay ni, maka Sayyidina Umar tegur. Nabi kata tak apalah, aku seorang boleh. Orang lain tak boleh. Bila Nabi kata lagu tu turun ayat, Nabi nak semayang juga mayat orang Islam. Munafik ni faham orang Islam, bukan Hindu. Dia nak jadi munafik, dia kena beragama Islam, kena semayang, kena pergi ke Mekah, baru jadi munafikin. Islam zahir saja, batin benci kepada Islam, benci ke ulama. Tak. Maka ditegur dengan ayat ini, wala tusalli ala ahadin minhum amata abada. Jangan kamu wahai Muhammad cuba nak semayang atas mayat munafik yang mati ini seorang pun di kalangan mereka selama-lama. Wala takum ala qabri, jangan ziarah kuburnya. Itu ayat dia. Jadi katanya ulama-ulama tafsir ayat ini khas turun sababnya kerana munafikin Abdullah bin Ubay yang mati pada ketika itu, tetapi hukumnya adalah umum sampai kepada hari kiamat. Maka kita haram menyemayangkan mayat orang munafik. Maka orang munafik ni katanya ulama kita tak boleh nak kenal. Tak nampak je barang dalam ni, nampak zahir saja, pakai piyah, pakai serban apa semua kadang-kadang. Tak buat kerja-kerja Islam tapi dia benci ke dalam hati, benci kepada Islam, kita tak nampak dalam hati. Berkata almarhum Ustaz Sa'id Hawa di dalam tafsirnya, kalau tak silap Al-Asafi Tafsir, pada ayat ini dia kata, maka tidaklah dapat mengenali akan sifat-sifat orang yang munafik melainkan dengan nas-nas Al-Quran, dengan nas-nas yang sharih.
iaitu dengan sifat-sifat mereka yang dijelaskan dalam Al-Quran. Dikata di antaranya mereka ini benci kepada Islam, mereka ini benci kepada ulama, mereka ini benci nak menjalankan hukum-hukum Islam. Maka itu dapat dikenal mereka ini sebenarnya orang-orang munafik. Kalau dia ajak kepada mereka ikut Quran, ikut hadis, mereka akan buat berbagai-bagai alasan. Itulah orang munafik. Di antaranya Dr. Said Hawa membawa ayat wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah wa ila rasul ra'aital munafiqina yasuddunaka anka sududa. Jikalau kau ajak mereka-mereka itu, orang Islam kuat, satu golongan daripada golongan Islam ini, untuk mengikut Al-Quran dan hadis, berhukum dengan Quran dan hadis, maka kamu akan lihat orang-orang munafik ini sebenarnya akan mengadakan berbagai-bagai alasan dan halangan. Itulah lumrah yang berlaku dalam dunia sekarang. Kita tengok di mana-mana saja ada munafikin seperti ini. Di Mesir, di Pakistan, negeri-negeri umat Islam. Nampak? Di Lebanon, di Iraq, nampak? Orang Islam tetapi tolak hukum Islam. Maka tak kira di mana negeri mana saja yang tak mau beramal dengan Islam, tak mau beramal dengan hadis, mereka rasa hukuman yang lain lebih baik. Sudah menjadi satu sifat orang-orang munafik. Wallahu a'lam. Ini ada satu, sedua lagi lah kita jawab dah. Hak tak dang tu tak ada dalam BCD. Sejam lah tak? Sejam lah. Boleh tambah 10 minit lagi? Boleh? Nampak dapat cetong? Boleh? 10 minit lagi? Boleh? Ada makan tak? Apa hukumnya jika seorang makmum itu mendahului iman dengan, bukan imam, dengan dua rukun fi'li berturut-turut, sama ada atas sebab jahil atau lupa? Terlupa tak salah. Dia sengaja tak boleh. Satu rukun tak batas semayang. Pendapat yang muktamad. Tak, tuan imam dah akad kepala, dia akad dah. Satu rukun melalui imam, itu haram saja, tak batal semayang. Tapi kalau dua rukun sengaja batal. Tapi kalau jahil atau lupa, maaf. Jahil atau lupa, dia baru jahil, baru masuk Islam. Jahil bukan jahil macam learning, jahil orang baru masuk Islam. Masuk tang tak dipasal masuk Islam. Mayang garik dengan Tok Imam. Nampak? Tok Imam dia pun semaya berdiri akad takbir. Nak ditunggu tak rokok. Lambat dia baca dia. Tok Imam salang baru rokok. Umpamanya 3 rakaat tinggal, tak batal. Tak batal lagi, 3 rakaat tinggal. Macam-macam mana pasal orang jahil baru masuk Islam. Tapi kalau orang yang jahil lama dah Islam, malah nak ngaji jahil, batal lah dengan 2 rukun. Tak? Kita ni masuk lama dah ke tak lagi? Fikir sendirilah. Kita ni baru lagi masuk Islam, adori. Islam betul lama dah. Lupa kita tak dimaaf. 2 rukun tak batal, 3 rukun tak batal, 3 rakaat pun tak batal. Tak? Pasal orang terlupa. Taurikat. Mana buat taurikat ni? Taurikat asal dari mana? Mana kau tahu? Apa hukun? Apa hukun orang anti taurikat? Tarikat tau. Takut taurikat, takut ada benda lain. Kita tak aja dengar taurikat. Berdosa atau tidak mandi dalam bilik air telanjang? Tarikat benda pula telanjang. Ni tok bating ke siapa ni? Pelik-pelik biasa ni tok bating ni. Taurikat asal dari